Kertas Putih Kesihatan diluluskan Dewan Rakyat. 12 Plaza Tol laksana sistem pembayaran terbuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Siber Negara sepakat rang Undang-Undang Keselamatan Siber digubal segera. Ini bagi memastikan kesiapsiagaan terbaik seluruh jentera kerajaan dalam menangani ancaman keselamatan siber. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi kenyataan memaklumkan Agensi Keselamatan Siber Negara NAKSA dan Majlis Keselamatan Negara MKN dipertanggungjawab bukan menjadi punca kuasa undang-undang yang jelas untuk mengawal selia dan menguatkuasa undang-undang berkaitan keselamatan siber. Ini sejajar dengan arahan MKN nombor 26 Pengurusan Keselamatan Siber Negara dan Strategi Keselamatan Siber Malaysia MCSS. Tegas beliau, tiada kompromi terhadap keselamatan negara termasuk dalam domen digital dan ekosistem siber. Usul Kertas Putih Kesihatan dibentang dan diluluskan Dewan Rakyat. Dokumen itu menggariskan status semasa, jurang dan kekangan yang dihadapi sistem kesihatan negara, juga cadangan penyelesaian bersifat struktural dan sistematik meliputi reformasi penyampaian perkhidmatan, pembiayaan dan tadbir urus. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, pelaksanaannya akan dibuat secara berfasa dalam tempoh 15 tahun. Dengan peredaran masa serta perubahan sosioekonomi, demografi dan gaya hidup rakyat, terdapat keperluan untuk menambah baik dan memperkukuhkan sistem kesihatan negara agar khalis dengan perubahan yang berlaku. Kertas Putih Kesihatan dibangunkan bertujuan untuk menambah baik sistem kesihatan negara secara sistematik serta menentukan hala tuju bagi memastikan sistem ini lebih komprehensif dan responsif kepada keperluan kesihatan rakyat semasa dan masa hadapan. Kertas Putih Kesihatan mengandungi 4 tonggak dan 15 strategi. Tonggak pertama mentransformasi penyampaian perkhidmatan kesihatan, manakala tonggak kedua meningkatkan promosi kesihatan dan pencegahan penyakit. Tonggak ketiga pula memastikan pembiayaan kesihatan yang mampan dan saksama. Sementara tonggak keempat memperkukuh landasan dan asas sistem kesihatan serta tadbir urus. Kertas Putih Kesihatan setebal 57 muka surat itu boleh diakses dan dimuat turun di laman sesawang Parlimen. Penerima sumbangan tunai rahmah STR kini boleh mendapatkan manfaat rawatan skim perubatan madani bermula 15 Jun sehingga 31 Disember tahun ini. Inisiatif rintis kerajaan bertujuan menampung keperluan kesihatan golongan B40 itu akan bermula di 10 daerah seluruh negara. Skim perubatan madani ditawarkan secara automatik kepada penerima STR dengan membantu menampung kos rawatan kes-kes akut. Antara perkhidmatan percuma yang ditawarkan termasuklah ubat-ubatan, prosedur rawatan dan rujukan ke pengamal perubatan swasta umum GP mengikut pakej yang ditentukan. Penerima manfaat boleh mendapat beberapa kali rawatan percuma mengikut peruntukan setiap isi rumah. Ia dijangka memberi manfaat kepada 700,000 isi rumah dengan peruntukan sebanyak 100 juta ringgit. Kementerian Kesihatan melalui Protect Health menyasarkan sebanyak 700 GP mendaftar sebagai panel skim perubatan madani menjelang September 2023. Sistem kutipan tol secara pembayaran terbuka dijangka bermula September depan melibatkan 12 lebuh raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata sistem berkenaan akan dilaksana secara berperingkat di semua lorong tol yang terlibat. Peringkat awal ni ada 12 lebuh raya yang sudah bersetuju untuk buatnya. Hasrat kita, objektif kita untuk semualah nanti. Tapi kita kena tengok kalau mungkin ada beberapa tol mungkin tak dapat buat sistem. Secara teknikal kita akan pertimbangkan. Tengok. Antara lebuh raya yang terlibat ialah lebuh raya Baru Pantai, Jambatan Pulau Pinang, lebuh raya Shah Alam dan Terowong Smart. Inisiatif ini merupakan usaha kerajaan ke arah pelaksanaan sistem kutipan tol secara multi-lane fast flow MLFF yang dijangka direalisasi menjelang akhir 2024.
Orang ramai boleh menggunakan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang Suka Fasa 2 bermula 12.1 tengah malam ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi mengumumkan sempena pembukaan ini, pengguna yang melalui Plaza Tol Alam Damai boleh menikmati tol percuma selama 2 minggu sehingga 29 Jun 2023. Secara rasminya kita diberitahu sepanjang 2 minggu memulai malam ini akan ada percuma penggunaan di Plaza Tol ini saja, bukan seluruh semua Plaza Tol ini saja, jangan silap. Selepas tempoh percuma itu, kadar tol ditetapkan ialah RM2.30. Suka Fasa 2 melibatkan baki jajaran utama sepanjang 7.8 km bermula dari Seri Petaling, Lebuh Raya Shah Alam Kesas hingga Persimpangan Ceras Kajang. Komuniti perniagaan dan pelabur antarabangsa yang terlibat dengan sektor teknologi serta digital dipelawa menjalankan aktiviti di Malaysia. Ini kerana terdapat banyak peluang dan kelebihan tersedia ke arah menjadikannya harimau digital Asia. Wartawan Yunus Muhammad Noor di London punya butirannya. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, negara menawarkan ekosistem yang baik untuk penggiat industri. Terletak di tengah-tengah Asia Tenggara, Malaysia mampu menarik potensi aktiviti membabitkan lebih 650 juta populasi ASEAN. Memiliki perkembangan digital pantas, aktiviti digital di rantau berkenaan dijangka mampu mencecah nilai $300 bilion Amerika menjelang 2025. Now, with a pivot, particularly the importance of digital economy, I hope you can think of Malaysia as a new slogan which I like to propose, Malaysia through to Asia. So, we've heard how Malaysia is becoming a preferred destination for data center investments. We hope that a lot of the unicorns, a lot of the companies, businesses, enterprises in the UK would look and have conversations with MDEC. Beliau yang dalam misi pelaburan sempena Minggu Teknologi London turut mengumumkan Malaysia bakal jadi tuan rumah Expo Digital yang menghimpunkan pemain industri tempatan dan antarabangsa November ini. Malaysia Digital Expo MDX 2023 dianjur kementeriannya melalui Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC. MDX 2023 dirancang dianjur selepas mendapat pelbagai maklum balas positif sepanjang penganjuran Minggu Teknologi London. Pelbagai potensi dan juga kerjasama baru menanti para pemain industri tempatan dan antarabangsa. Tujuannya tak lain tak bukan menjadikan Malaysia sebagai harimau digital Asia. Laporan Yunus Muhammad Noor dari London, RTM. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC akan memanggil Kementerian Pertahanan berhubung kemajuan projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS September ini. Pengerusinya Datuk Mas Ermiyati Samsudin menyatakan tindakan itu bagi mendapatkan penjelasan berkenaan kemajuan projek pembinaan LCS bagi bulan Jun hingga September tahun ini. Sehingga September 2023. PAC akan membentangkan 2 laporan berkenaan dengan kemajuan projek LCS yang akan menyentuh kemajuan pembinaan LCS yang dicapai daripada bulan Oktober 2022 sehingga Mei 2023 dan dari Jun 2023 sehingga September 2023 pada mesyuarat ketiga Penggal kedua Parlimen ke-15 2023 yang akan diadakan pada 9 Oktober 2023 hingga 30 November 2023 untuk dibahaskan. Dan prosiding PAC berdasarkan laporan Ketua Audit Negara tahun 2021 Siri 2. Prosiding tersebut turut dihadiri Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertahanan Datuk Dr. Shahrazad Ahmad. 186 lokasi sedang dikenal pasti untuk menubuhkan pusat ekonomi digital PADI baharu. Ini selari dengan hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mewujudkan kemudahan PADI sekurang-kurangnya 1 di setiap dun.
memang di bawah semasa membentangkan Belanjawan 2023 yang amat berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan telah mengumumkan satu sasaran baharu iaitu 1 DUN sekurang-kurangnya 1 pedi. Jadi di bawah inisiatif ini untuk tahun 2023 kami telah menggena pasti 186 lokasi baharu untuk kita tubuhkan pedi baharu 186. Nah, untuk bahagian kedua tentanglah sama ada kita akan mengkaji semula kebajikan bagilah kaki tangan di Pusat Ekonomi Digital ini. Untuk maklumat yang berhormat, memang KKD melalui SKAM selalulah mengkaji tentanglah kelangsungan pedi supaya kita boleh memastikan bahawa pedi mungkin pada masa yang akan datang bolehlah memberi perkhidmatan yang lebih luas dan juga tambah baik benefit ataupun kebajikan kepada kaki tangan. Itu memang kami akan sedanglah menjalankan kajian untuk pastikan kelangsungan pusat pedi. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Sebenarnya tak pernah dengar pun perkataan bipolar disorder tu. Bila kena pergi hospital, dia akan sedut. Saya Syahid Samsudin dan saya Dr. Haimi Sayuti bersama kami dari majalah Dari Meja Doktor. Bertemu kembali. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap Menteri Luar Emirat Arab Bersatu UAE, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Sheikh Abdullah kini dalam lawatan rasmi 2 hari ke Malaysia bermula semalam. Pertemuan itu susulan daripada lawatan Putera Mahkota Abu Dhabi dan pengerusi Majlis Eksekutif Abu Dhabi ke Malaysia bulan lepas. Sheikh Abdullah tiba di Istana Negara pada pukul 12.50 tengah hari. Pada majlis itu, Al-Sultan Abdullah turut berkenan berangkat ke majlis santapan tengah hari bersama Sheikh Abdullah dan delegasi UAE. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz serta Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Arthur Joseph Kurup. Sheikh Abdullah kemudiannya membuat kunjungan hormat terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen. Sheikh Abdullah dan delegasi UAE tiba pada pukul 2.40 petang diiringi Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pertemuan sejam itu tertumpu kepada perbincangan mengenai pelbagai isu meningkatkan hubungan dua hala Malaysia UAE serta isu-isu serantau dan antarabangsa yang menjadi perhatian bersama. UAE merupakan rakan dagang kedua terbesar Malaysia, destinasi ekspor kedua terbesar dan destinasi import kedua terbesar dari rantau Asia Barat. Pada tahun 2022, jumlah dagangan Malaysia dengan UAE meningkat 73.5% dari RM22.33 bilion kepada RM38.73 bilion berbanding tahun sebelumnya. Sebanyak RM1,927,734.62 diterima zakat Pulau Pinang ZPP menerusi pembayaran zakat perniagaan petang tadi. Ini melibatkan pembayar daripada 7 syarikat korporat. Timbalan yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Datuk Roslan Ahmad berkata, ia merupakan bukti keprihatinan syarikat-syarikat itu dalam melunaskan kewajipan sosial korporat mereka.
Jelas beliau, sokongan daripada pembayar zakat terutamanya daripada kalangan syarikat korporat penting dalam mencerminkan kelestarian agenda keuangan Islam yang menjadi teras kepada kemakmuran masyarakat. Sumbangan yang sebegini akan membantu kita untuk mempercepatkan, untuk kita agihkan, kita bangunkan usahawan dan sebagainya dalam semua bidang, supaya insya-Allah umat Islam di Pulau Pinang ni akan lebih, orang kata, berdaya saing, mampu untuk akhirnya nanti apabila kita bantu mereka, kita mengharapkan mereka ni akan jadi penyumbang. Sebab itulah kita panggil zakat kita ni zakat yang produktif. Maksudnya kita bagi dalam masa yang kita ambil nanti, kita mengharapkan mereka meningkatkan kehidupan mereka dengan setiap pembangunan yang diri dan juga pakej-pakej perniagaan, keusahawan dan sebagainya, akhirnya nanti mereka menyumbang. Saya bagi pihak Zakat Pulau Pinang juga memiliki amanah dan tanggungjawab untuk menerima dan seterusnya mengalihkan semula zakat-zakat yang diterima daripada pihak-pihak yang membayar zakat ini untuk dialihkan semula kepada asas-asas yang layak di negeri Pulau Pinang dah. Dan kita di Zakat Pulau Pinang mempunyai agenda juga untuk memperkasakan asnaf ni, khususnya dalam bidang pendidikan. 7 syarikat berkenaan ialah Bank Islam Malaysia Berhad, Maybank Islamic Berhad, CIMB Islamic Berhad, Bank Pembangunan Malaysia Berhad, Celcom Networks Sdn Berhad dan Penang Specialist Hospital Sdn Berhad. Majlis serahan zakat dijalankan di Bertam Resort, Kepala Batas.